Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu rahasia paling besar berlaku selepas Rafizi Ramli dan pasukannya letak jawatan. Yang terkini, yang telah pun sah letak jawatan ialah Nick Nazmi. Oke, rahasia ini sebenarnya kita dapat hidu melalui pengakuan ataupun pendedahan daripada seorang ahli PKR yang cukup terkenal di seluruh Malaysia. Beliau pernah didenda dengan RM5,000 kerana kesalahan di mahkamah dan juga orang ini sangat top sebagai jurucakap parti politik PKR. Kalau tak silap saya, dia berasal daripada Sarawak. Kalau anda kenal, tanda like dan komen, kami kenal. Namanya Iswardi Murni. Saudara, Iswardi Murni ialah pemimpin yang boleh kata berpengaruh kerana beliau ialah ketua cabang. Beliau merupakan ketua cabang Petra Jaya yang telah pun letak jawatan. Kenapa beliau letak jawatan? Malam ini saya kongsikan dengan anda semua. Apa kaitan letak jawatan Rafizi, letak jawatan Nick Nazmi, dan apa yang akan berlaku kepada PKR? Ya, amarannya di sini ialah kalau kamu kata kamu tahu apa yang berlaku, kamu silap. Kamu buta politik. Itu antara amaran Iswardi Murni. Jadi dengar ulasan ini, meskipun ianya ringkas, tetapi cukup memberikan anda pengetahuan luar biasa. Dan anda kata, oh iya betul, betul. Macam itulah kali pertama saya baca tulisan Iswardi Murni ini, saya terfikir, wah hebat juga Iswardi Murni ini. Gaya bahasanya luar biasa, percakapannya luar biasa, yang membuatkan minda dan pemikiran kita ligat berfikir. Baiklah, Rafizi letak jawatan, Nick Nazmi pun ikut letak jawatan. Janganlah buat muka terkejut pula. Persoalan besar ialah apa kesannya kepada kita semua. Peletakan jawatan dua menteri besar ini beri kesan kepada kita. Apa kesannya? Ikuti ulasan ini. Bila Rafizi dan Nick Nazmi umum letak jawatan lepas kalah dalam pemilihan parti, ada yang ternganga, ada yang berkata, biar betul, kata mereka. Ramai yang mungkin terkejut, ramai juga yang mungkin menyatakan, biar betul, mungkin ini karena scam, karena prank dan sebagainya. Tapi saudara, itu telah disahkan. Sah, Nick Nazmi dan Rafizi letak jawatan. Jadi, jangan pula anda terengah dan terkejut, dan ada juga yang diam-diam lega. Ada yang lega mereka letak jawatan. Mungkin sebahagiannya ialah pembangkang walaun. Okey, baik. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda juga terkejut? Ataupun anda juga pura-pura diam, lega? Mana kategori anda? Bagi Iswardi, beliau kata dia tidak terkejut langsung. Kenapa dia tak terkejut? Sebab itu memang prinsip reformasi yang mereka pegang sejak dulu. Kala letak jawatan, barulah bertanggung jawab. Inilah pemimpin yang luar biasa. Hebatnya. Lihat saja macam di Jepun, di Korea. Kalau mereka bersalah, letak jawatan. Kalau mereka didakwa, letak jawatan. Kalau mereka hilang mandat, mereka letak jawatan. Dan lebih penting lagi, kalau mereka kalah dalam pemilihan parti, mereka letak jawatan. Tapi lain pula di Malaysia nih, jangankan kalah pemilihan parti, kalah di dalam pilihan raya pun ada yang hampir-hampir tak nak letak jawatan. Sudah berjanji akan letak jawatan dan memberi laluan kepada orang untuk naik Perdana Menteri, taklah pula beri laluan. Macam itulah kan. Sudah tahu, sudah hilang sokongan parlimen, tapi masih juga nak terhege-hege mempertahankan tutup itulah, tutup inilah, tutup parlimen lah, macam-macam lah. Itulah di Malaysia. Tapi syukurlah, ada juga orang yang berpegang pada prinsip kalau kalah letak jawatan. Itu namanya bertanggung jawab. Kata Iswardi, saya sendiri dulu masa dikenakan denda RM5,000, beliau terus letak jawatan sebagai ketua cabang Petra Jaya. Walaupun kalau nak tunggu habis penggal boleh saja, bukan lama pun, tak sampai setahun pun.
Tapi apa yang dia buat, itulah prinsip, tetap prinsip. Kebertanggungjawaban. Walk the talk. Berjalan dengan apa yang mereka cakap. Ataupun lakukan apa yang mereka cakap. Jangan cakap saja tapi tak buat. Bila Rafizi kena tolak oleh perwakilan dan majoriti pimpinan parti, termasuk lebih 200 ketua cabang yang beri laluan kepada Nurul Izzah, itu bukan sekadar kalah. Itu signal yang jelas. Signal yang jelas bahwa apa? Dan dia telah terima dengan hati terbuka tabik spring kepada Rafizi Ramli. Dia terima dengan hati terbuka dan letak jawatan. Apakah signal yang diperoleh itu? Rafizi sudah memberitahu signal itu apa. Rafizi kata dia sudah hilang mandat daripada ahli ataupun kepimpinan parti. Jadi itu sebabnya Rafizi kata dia letak jawatan. Barulah hebat kan? Tapi ada juga yang tanya, macam mana pula yang tak pegang jawatan parti pun masih kekal jadi menteri? Macam mana tuh? Ada yang tiada jawatan parti tapi kekal menjadi menteri. Macam mana tuh? Boleh kata itu lah muka tebal, tak tahu malu lah macam tu. Prinsipnya tak tahu malu, mungkin macam itulah. Jawapan saya mudah, kata Iswardi. Lain orang, lain prinsip. Lain padang, lain belalang. Lain padang, lain belalang. Nak tahu kenapa dia tak letak jawatan? Kena tanya dialah sendiri. Saya pun tak ada jawaban untuk prinsip orang lain, kata Iswardi. Tapi yang lebih penting untuk kita bincang sekarang bukan pasal siapa letak jawatan, siapa kalah atau siapa buat perangai dalam parti. Yang kita patut risau sekarang ialah kelesuan politik. Saudara, kita pernah rasa pada tahun 2021 dulu. Waktu itu Rafizi ambil cuti panjang. Anda masih ingat? Saya masih ingat. Waktu itu saya baru saja berjinak-jinak sebagai pengulas politik, penganalisis politik Malaysia. Pada waktu itu Rafizi Ramli ambil cuti panjang. Apa yang jadi? Semua orang tahu. Saya pun tahu waktu itu. Kempen PKR, bahkan Pakatan Harapan menjadi sunyi. Naratifnya lesu, jentera pun diam. Masa itu Pakatan Harapan hilang arah. Rakyat pun tak tahu nak sokong siapa, macam kapal tanpa nahkoda. Betul. Masa tu ketika Rafizi ambil cuti panjang, ramai orang rasa macam Pakatan Harapan ini macam ada, macam tiada, macam tu. Nasib baiklah Rafizi berjaya dengan tanda petik, berjaya dipujuk dan masuk semula dalam PKR, aktif semula, akhirnya barulah kelesuan itu hilang. Sekarang ini bukan Rafizi seorang je yang mahu berehat, tapi seluruh tim dia pun nampaknya pilih untuk biar dan lihat. Nampaknya mereka nak tes air dulu agaknya. Amiruddin kata sanggup ke depan jadi general untuk Izzah. Baguslah, ini berita baik. Tapi janganlah pula setakat cakap saja. Cakap saja tak cukup, mesti bertindak. Samsul Iskandar pula, yang dulu orang yang laju-laju sokong Izzah ketika dicadangkan menjadi calon timbalan presiden, sekarang macam sunyi senyap pula dalam pejabat Putrajaya. Adakah beliau takut ditolak jadi panglima ke depan perang? Entahlah. Jadi, persoalan sebenar sekarang bukan apa akan jadi pada Rafizi atau Nik Nazmi atau Akmal Nasir atau sesiapa dalam parti. Soalan yang paling penting ialah apa akan jadi pada kita semua. Pada kita semua, kata beliau. Apa nasib Pakatan Harapan? Apa masa depan Anwar Ibrahim? Dan macam mana kita nak hadapi 5 pilihan raya akan datang? Yang paling terkini, paling terdekat pilihan raya ialah pilihan raya negeri Sabah. Selepas itu Melaka. Selepas itu Johor dan menyusul yang lain. Dan silap-silap hari bulan yang paling terawal mungkin menurut teori
teori daripada penganalisis politik, mungkin pilihan raya kecil Parlimen Pandan untuk tes market. Mungkin Rafizi akan letak jawatan sebagai ahli Parlimen Pandan dan membuka ruang untuk PRK, pilihan raya kecil Pandan. Mungkin itulah yang akan berlaku, tes market, tes air. Adakah Rafizi boleh menang? Menentang Nurul Izzah. Kalau Nurul Izzah mau jadi menteri, dia perlu jadi senator. Kalau Anwar perlu lantik jadi senator dan jadi menteri, nah tambah besar lagi lah cakap-cakap orang tentang nepotisme. Jadi tiada pilihan lain, Anwar kena mengarahkan satu pilihan raya dibuat melalui peletakan jawatan mana-mana ahli politik Parlimen PKR supaya Nurul Izzah boleh bertanding. Dan kalau Rafizi letak jawatan ahli Parlimen Pandan dan bertanding semula dalam Parlimen Pandan, mungkinkah Nurul Izzah akan menentang Rafizi di kawasan itu dan mau tes market siapa sebenarnya yang dipilih, bukan oleh pemimpin maupun ahli PKR sahaja, tetapi rakyat keseluruhan di Pandan. Siapa agak-agaknya? Saudara, apa nasib yang akan menimpa masa depan Anwar? Macam mana mau menghadapi pilihan raya akan datang? Kalau ada yang jawab, alah relaxlah, kita masih ada tim. Jawapan terus terang saya, kata Iswardi. Dia kata, kalau itu jawaban kau, memang kau buta politik. Tinggalkan komen Anda. Jangan lupa tulis komen Anda dalam ruangan komen video ini. Jumpa lagi.